Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini kita dapat menyambung uh, sesi ulang kaji surah-surah di dalam Al-Quranul Karim yang mana kita akan bincangkan pagi ini tentang satu surah yang memberi tumpuan kepada lokasi yang pernah dihuni oleh satu kumpulan manusia. Siapakah manusia itu? InsyaAllah kita akan perincikan pada surah Al-Hijr. Al-Hijr bermaksud adalah kawasan yang berbatu. Ia ada, surah ini merupakan permulaan nama surah yang Allah menggunakan yang memberi tumpuan kepada nama tempat. Kalau sebelum ini kita jumpa nama Rasul, surah Ibrahim, surah Hud, Allah menyebut nama surah Yusuf, Allah menyebut nama surah iaitu Rasul Yunus. Sebelum ini juga kita jumpa nama surah, Allah menyebut tentang salah satu daripada cuaca fenomena iaitu ar-ra'du, guruh. Pagi ini kita akan bincang tentang satu kumpulan manusia yang pernah berada di kawasan yang berbatu. Itulah perkataan Al-Hijr. Surah Al-Hijr ini, kalau kita buka Al-Quran, ia berada pada surah yang ke-15 selepas surah Ibrahim. Sebelum kita bincangkan tentang apakah yang dimaksudkan kawasan berbatu itu, di manakah ayat yang ada menyebut tentang Al-Hijr, kita dapatkan terlebih dahulu kedudukan juzuk bagi suratul Hijr. Kita sedia maklum surah Al-Hijr adalah surah yang berada pada juzuk yang ke-14 bersama dengan surah An-Nahlu iaitu surah lebah. Surah Al-Hijr, tuan-tuan, surah yang mengandungi 99 ayat. 99 ayat. Kalau tuan-tuan nak mencari 99 ayat suratul Hijr ini, bolehlah membuka mushaf muka surat 262 sehingga muka surat 267. Setelah kita selesai mendapatkan komposisi juzuk bagi suratul Hijr, maka kita lanjutkan perbincangan kita tentang lokasi kedudukan Al-Hijr ini di mana. Okey, kalau kita lihat Al-Hijr ini, dia adalah satu lembah yang berada di antara Syam dan Madinatul Al-Munawwarah. Okey. Kawasan ataupun kita panggil kawasan berbatu Hijr ini, kalau kita lihat dalam peta, ia sebenarnya lebih dekat dengan istilah disebut dengan Madain Saleh. Lepas tu kita tengok di dalam peta ni, Al-Hijr ni, seperti yang telah pun saya sebutkan, untuk lebih faham, Al-Hijr ini kawasan berbatu adalah merujuk kepada kaum Nabi Allah Saleh. Kaum Nabi Allah Saleh, mereka ini
Kaum Nabi Allah Saleh, mereka tinggal di kawasan yang berbatu. Sebab itu, mereka ini dipanggil sebagai Ashabul Hijr. Ashabul Hijr. Jadi, surah Al-Hijr itu adalah kembali kepada membincangkan satu penghuni yang berada di kawasan berbatu itu. Sebab hijr itu maksudnya kawasan berbatu yang dihuni oleh satu kumpulan manusia yang mereka ini sebenarnya adalah kaum Nabi Allah Saleh. Kaum Nabi Allah Saleh ni, nama dia yang lain adalah kaum Thamud. Kaum Thamud. Gelaran mereka yang lain adalah Ashabul Hijr. Ashabul Hijr. Kenapa Allah Ta'ala tidak gunakan kaum Samud untuk dipanggil, untuk digunakan dalam surah yang ke-15 ini? Tetapi Allah mengungkapkan kaum Nabi Allah Saleh ini dengan gelaran penghuni Al-Hijr. Nak dapatkan jawapan dia, insyaAllah kejap lagi kita akan sebutkan kenapa Allah guna ungkapan itu, gelaran itu. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan tahulah kan, kaum Nabi Allah Saleh mereka ada dua gelaran. Kadang-kadang Allah guna istilah kaum Thamud, ataupun kadang-kadang Allah guna Ashabul Hijr. Dan Ashabul Hijr inilah yang kita akan bincangkan pada pagi ini dalam suratul Hijr. Okey. Nak dapatkan penjelasan lanjut tentang di manakah wujudnya kalimah Al-Hijr itu, maka kita semua kena lihat bermula ayat nombor 80. Ayat nombor 80 suratul Hijr, kita akan jumpa kalimah hijr. Apabila merujuk kepada ayat yang ke-80, ini bermakna suratul Hijr ini, nama surah itu, ia berada di hujung suratul Hijr. Sebab surah Hijr ada 99 ayat. Maka pada ayat yang ke-80 barulah kita temukan kalimah Al-Hijr. Okay. Apabila dah jumpa penyebutan nama Al-Hijr pada ayat yang kita maksudkan, maka kita kena membaca ayat itu, lepas tu kita kena dapatkan maklumat pada ayat-ayat itu. Kenapa? Kerana pada ayat itulah jadinya nama surah. Okay. Apabila ia menjadi nama surah, jika kita kaji ayat-ayat tentang nama surah itu, ia akan memberikan faedah kepada kita untuk mengetahui surah yang 99 ayat ini nak fokus, nak beri tumpuan kepada apa. Sebab itu, kita buat ulang kaji dengan kita memberi tumpuan kepada nama. Kerana pada nama surah itu, ia ada sesuatu yang dapat membantu kita dengan cepat untuk kita faham perbincangan dalam suratul Hijr. Kita kembali kepada ayat yang ke-80. Kalau tuan-tuan ada mushaf, tuan-tuan kena buka. Cepat-cepat tengok dekat ayat yang ke-80. Okay. Ayat 80 ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, dan sesungguhnya benar-benar kadzdzaba telah mendustakan
Ashabul Hijir, penduduk Hijir, penduduk yang berada di kawasan berbatu itu Al-Mursalin, iaitu mereka tolak para rasul. Okey. Jadi penyebutan Al-Hijir yang dinisbahkan kepada penduduk yang mendiami Al-Hijir itu, mereka dipanggil Ashabul Hijir. Ashabul Hijir ini Allah telah rakamkan dalam Quran bukan pada karakter yang baik, tapi pada perangai yang buruk. Kenapa? Mereka telah menolak, mereka tak percaya Rasul-Rasul yang Allah utuskan. Okay. Di sini ada penerangan sekejap, ringkas je. Kita tahu Ashabul Hijir ini, penduduk Hijir ini, Rasul mereka Nabi Allah Saleh. Nabi Allah Saleh ni seorang sahaja. Tapi kenapa disebut macam dalam kalimah ungkapan banyak, iaitu Al-Mursalin, ramai Rasul. Okay. Ini menunjukkan bahawasanya jika mendustakan, tak percaya seorang Rasul, maka ia membawa kepada mendustakan semua Rasul. Sebab jika kaum Samud ataupun penghuni Al-Hijr ini dia tolak Nabi Allah Saleh, maksudnya dia tak percaya Nabi Allah Saleh ini adalah Rasul Allah, maka seolah-olah penghuni Hijr ini mereka telah tolak Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Sebab itu Allah gunakan ungkapan Al-Mursalin pada ayat nombor 80. Okey, jelas kepada kita Ashabul Hijr yang menjadi nama surah ini adalah watak manusia yang buruk. Okey, dapatkan dulu. Manusia, watak manusia yang tak beriman ini, mereka mendiami kawasan Al-Hijr tadi itu. Okey, kenapa dengan kawasan tu? Okey, yang ini yang kita nak bincangkan. Okey, kenapa dengan kawasan tu? Okey. Lepas tu Allah Taala kata lagi, wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Allah Taala kata apa? Kami telah tunjukkan dekat penghuni Hijr ini, okey, ayat-ayat ataupun bukti-bukti yang menunjukkan Nabi Saleh tu adalah utusan Allah, dia adalah Rasul Allah. Tetapi mereka tetap tidak mahu menerima kerasulan Nabi Allah Saleh. Okey, itu ayat nombor 81. Okey, kita tuan-tuan dalam pengisian ni bukan nak tadabbur setiap ayat ya, tapi kita nak dapatkan dulu tentang watak karakter penghuni Hijr ni. Dekat situ nanti kita akan dapatkan jawapan juga kenapa dengan tempat yang mereka nak duduk tu, iaitu Al-Hijr itu. Okey, kita baca lagi ayat nombor 82. Penghuni Hijr ni, Allah kata, wa kanu yanhituna minal jibal, mereka memahat sebahagian daripada gunung ganang untuk dijadikan buyuta sebagai rumah-rumah mereka. Okey. Ayat 82 dikena ambil perhatian. Jadi Al-Hijr itu, kawasan berbatu itu, rupa-rupanya adalah kawasan gunung ganang. Jadi kaum Samud ini ataupun penghuni Al-Hijr ini, mereka membuat rumah, okey, bukan di tanah yang lapang, tetapi mereka ada juga buat rumah mereka di dalam gunung-gunung. Mereka pahat gunung-gunung tu untuk dibuat rumah.
Itu ayat nombor 82. Kenapa mereka nak buat rumah itu di dalam gunung-gunung? Ayat 82 kata, aminin. Mereka beranggap, kalau buat rumah itu di dalam gua, di dalam gunung-gunung, maka rumah itu sangat aman. Rumah itu boleh menyelamatkan mereka. Sebab buat dalam gunung. Dalam gunung, gunung kan tegap. Gunung kan menjadi pasak kepada bumi. Itulah rumah yang dibina oleh penghuni Al-Hijr. Jadi penghuni Hijr itu, kawasan berbatu tu, rupa-rupanya merujuk kepada kaum Samud yang berada di dalam gunung-gunung. Dia buat rumah-rumah yang mereka sangka kalau buat gunung dalam rumah ni selamat, aman daripada malapetaka. Tetapi Allah dah cakap tadi pada ayat nombor 80-81, mereka ni jahat. Mereka tak nak beriman. Mereka tak percaya tentang Rasul yang Allah utuskan kepada mereka. Okay. Tuan-tuan, kaum Nabi Allah Saleh ni, ataupun penghuni Hijr ni, kita tahu kisah mereka telah dibekalkan mukjizat, mukjizat unta. Nabi Saleh ni Allah bekalkan kepada mereka dapat melihat seekor unta yang keluar daripada sebalik gunung. Jadi mukjizat Nabi Saleh ni adalah pada unta. Walaupun kaum Samud ataupun penghuni Hijr ini dapat melihat depan mata mereka tentang unta itu betul-betul suatu yang sangat luar biasa, tetapi mereka tidak sama sekali mahu beriman kepada Nabi Allah Saleh. Okay. Tapi dalam suratul Hijr, Allah tidak menyebut cerita tentang unta itu. Allah tak sebut, Allah tak cerita tentang apa mereka buat kepada unta itu. Kerana perbahasan dalam suratul Hijr ini bukan nak fokus tentang perincian unta Nabi Allah Saleh tu. Tapi Allah Ta'ala nak fokus, nak bawa kita semua supaya tumpu pada tempat tinggal kaum Nabi Allah Saleh tu, iaitu Hijr itu. Ni tuan-tuan kena tahu bagaimana bijaksananya Allah Ta'ala ni. Dia nak bawa kita lihat angle sudut apa. Sebab itu pentingnya tahu tentang nama surah itu. Okey. Ayat yang berikutnya, ayat nombor 83, 82 dan 83 ni penting juga untuk kita ketahui. Okey. Allah kata, ayat nombor 83 dengan 83 suratul Hijr ni, Allah mengatakan fa'akhadhathumus sayhatu musbihin. Pada satu pagi, pada satu subuh, pada waktu subuh ni, Allah Ta'ala telah binasakan penghuni Hijr ni yang mereka duduk dalam gunung ganang tu. Allah telah azab mereka dengan suatu pekikan suara yang sangat kuat pada waktu subuh. Maknanya penduduk Hijr ni mereka mati. Bila? Pada satu subuh. Macam mana mereka mati? Allah hantar suatu suara yang sangat kuat. Walaupun mereka berada di dalam gunung yang mereka duk fikir sebelum ni, kalau duduk dalam gunung-gunung, buat rumah dekat situ, duduk dalam tu boleh selamat. Rupa-rupanya tak selamat. Allah hantar suara saja. Kita tuan-tuan kalau duduk dalam gunung ganang, dengar tak suara dari luar? Kan? Allah tak sebut pasal angin.
Ia berbeza dengan cerita kaum Ad. Kaum Nabi Allah Saleh ni, Allah azab mereka dengan angin, dengan suara yang sangat kuat. Ia berlaku pada waktu pagi. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka apa yang mereka telah usahakan itu? Usahakan tu apa? Mereka buat rumah daripada gunung ganang tu. Allah Ta'ala kata tidak dapat tolong mereka sedikit pun. Maknanya Tuhan kata tak boleh selamat mereka sedikit pun daripada azab Allah. Okey. Sampai ayat nombor 84 ni, dia bermula 80, 81, 82 sampai 84 ni, kita dapat isyarat awal sebenarnya. Sebenarnya, kenapa dengan lokasi yang didiami penduduk Hijr tu? Rupa-rupanya, mereka berfikir kawasan berbatu Gunung Ganang tu aman. Rupa-rupanya tidak aman. Allah hantar hanya dengan suara yang kuat. Mati ke semua mereka. Okay. Ini berikan kita gambaran awal lah kan. Oh, nama surah Al-Hijr ini, Tuhan nak cakap kawasan yang didiami oleh kaum Samud itu tidak dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah kalau Allah nak hantar kepada mereka. Sekalipun berada dalam rumah yang paling tegap, yang paling kukuh, yang paling hebat, iaitu seperti dalam Gunung Ganang. Okey. Dah syarat tuan jelas tentang penamaan nama surah tu. Okey. Kemudian kita nak terus pergi membincangkan tentang tujuan bagi suratul Hijr. Tapi sebelum tu, untuk penamaan surah ni, saya untuk penamaan maksudnya untuk penamaan surah Al-Hijr ni, saya harap setakat ni kita semua dah jelas lah. Al-Hijr itu maksud apa, kenapa dengan penduduk dekat situ, karakter dia apa mereka dah buat, lepas tu apa jadi kepada mereka. Okey, untuk bincang tentang nama surah tu, insyaAllah saya yakin tuan-tuan semua boleh faham. Okey, sekarang ni kita nak bincang pula tentang maqsad ataupun objektif kepada suratul Hijr ni. Okey. Tapi sebelum tu, saya nak kita ambil maklum tentang ayat-ayat lain, bukan ayat dalam suratul Hijr lah, tapi ayat-ayat lain untuk memberikan lagi maklumat tambahan supaya kita dapat mengetahui sedikit sebanyak latar belakang penghuni Hijr tu. Sebab dalam suratul Hijr, Allah tak perinci panjang tentang kaum Samud ni, kaum Hijr ni, sebab Allah nak lebih nak tumpu kepada prioritinya adalah kepada bincangkan tempat tinggal diorang tu. Kenapa nak bincangkan tempat tinggal mereka tu? Tempat tinggal mereka tu tak boleh menyelamatkan mereka, seperti kita sebutkan tadilah. Okey. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan tengok dalam ayat lain. Contohnya, kalau tengok dalam surah Al-Fajr, surah Al-Fajr, surah 89 ayat 9, tuan-tuan akan jumpa kaum Hijr ni, rupa-rupanya mereka adalah kaum Samud. Nama lain mereka Samud. Sebab tu ayat 89 surah Al-Fajr, Allah mengatakan وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Allah kata kaum Samud yang memahat batu-batu yang besar di lembah, bilwadi, di lembah. Sebab itu pada permulaan kita mula bincang surah Al-Hijr tadi, kita dah sebut bahawa Al-Hijr ni dia merupakan satu lembah. Dekat kawasan lembah tu ada kawasan
dekat lembah kawasan dekat wadi tu, lembah tu ada gunung ganang, ada batu-batu yang dekat situlah penghuni Hijr itu duduk. Kata para ulama sejarah, Al-Hijr ni dia berada di lembah tu berada di antara Madinah, antara Madinah dan bumi Syam. Seperti yang telah pun saya sebutkan tadi. Sekarang ni dia dipanggil dengan nama Madail Saleh. Okey. Tuan-tuan, kita terus pergi kepada ayat yang lain. Ni dalam surah Syu'ara. Kalau tengok dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 149, kita akan dapat lagi maklumat lanjut bahawa penghuni Hijr ni, dia buat rumah tu bukan main-main tau. Dia buat tu bukan macam cincai-cincai tak. Allah kata dalam surah Syu'ara ni, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. Mereka buat, dia pahat tu dengan bersungguh-sungguh. Maknanya dia buat tu elok, dia buat tu memang, maknanya mereka memang nak jadikan tempat tu tempat mereka nak berlindung lah. Okay. Kemudian, kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut apa yang berlaku kepada penghuni Hijr ni, tuan-tuan kena tengok ayat-ayat lain supaya tuan-tuan tahu apa azab yang lebih lengkap tentang penghuni Hijr ni. Okay. Kalau Rasul Hijr, kita cuma mengetahui pada satu subuh Allah memerintahkan malaikat mengeluarkan suara yang sangat kuat sehingga mati semua penduduk Hijr itu. Tetapi kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan tengok dalam surah-surah yang saya sebutkan ini supaya tuan-tuan mendapat maklumat yang lengkap. Apa lagi yang berlaku kepada penghuni Hijr itu ataupun kaum Samud tu. Okey. Kalau tuan-tuan buka dalam surah ini, ya saya, kejap saya lanjutkan. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Hud, dalam surah Hud, ayat nombor 65, okay, ayat nombor 65 surah Hud, sebelum mereka mendapat azab suara yang kuat tu, sebenarnya mereka dapat enjoy dulu 3 hari. 3 hari tu, kaum Samud ni, mereka enjoy, happy go lucky. Mereka senang, gembira. Itu ayat 65. Surah Hud. Hari yang keempat. Saya okey. Hari yang keempat, maknanya subuh yang keempat, barulah Allah datangkan suara yang kuat tu. Suara yang kuat tu yang kita sebut tadi, ayat 83 suratul Hijr. Maklumat yang sama, subuh keempat ni, tuan-tuan kena tengok dekat surah Hud, ayat yang ke-67. Okay. Selepas itu, Allah datangkan gempa bumi yang sangat kuat. Surah Al-A'raf, ayat 78. Dan Allah juga menghantar petir. Mereka ni bukan sekadar mati macam tu dengan suara kuat tu. Allah mereka hantar pula disambar dengan petir. Surah Fussilat ayat 17 dengan surah Az-Zariyat. Ayat 43 hingga ayat nombor 45. Tak habis lagi tuan-tuan. Kaum Nabi Allah Saleh, penghuni Hijr ni, Allah buat apa lagi? Allah Ta'ala telah sebut akibat kesan mereka diazab tu, mereka mati bergelimpangan. Surah Hud ayat 67, Allah Ta'ala kata mereka mati ni, mayat mereka ni, macam mana bentuk mayat mereka ni? Suratul Qamar ayat 31, umpama ranting dan daun yang hancur. Bayangkan tuan-tuan, mereka punya tegak, punya kuat, boleh pahat batu-batu tu. Batu-batu dekat gunung buat rumah tu. Kalau kaum Samud ni, kaum Hijr ni masih hidup lah, siap dah isi RL kita tu. Kita kan tengah buat isi RL kan.
Nak pergi ke pantai timur tu kan. Nak korek batu-batu ni, nak buat terowong je. Terpaksa guna alat yang kuat, betul tak? Nak pecahkan batu-batu tu. Tapi kaum Samud, dia boleh pecahkan batu-batu tu. Nak buat bentuk rumah tu, menggunakan pahat-pahat je. Bayangkan hebat tak kaum Samud ni? Hebat mereka. Tetapi hebat macam mana pun, mereka kena ketahui hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ni mengatasi segala-galanya. Mereka duk ingat kalau buat rumah dalam gunung ganang tu aman, tak ada siapa boleh halang mereka. Tetapi tidak begitu. Rupa-rupanya Allah tetap mematikan mereka walaupun mereka berada di dalam kawasan yang berbatu. Itulah sedikit sebanyak kupasan tentang penghuni Hijr bagi nama surah tu. Okay, tapi kita belum selesai lagi sebab kita nak bincangkan pula tentang ni. Kita nak bincangkan pula tentang tujuan bagi suratul Hijr. Okey. Dengan masa yang agak singkat, saya tidak sempat ya untuk menerangkan dengan lebih lanjut kisah yang lain dalam suratul Hijr. Sebenarnya tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan sempat bacalah ya, bukalah suratul Hijr yang 99 ayat ni, tuan-tuan akan jumpa sebenarnya dalam surah ni ada cerita kaum Nabi Allah Lut yang Allah musnahkan juga. Allah ada juga cerita kaum Nabi Allah Syuaib yang telah pun Allah Ta'ala azab juga. Allah cerita maklumat itu dalam surah Al-Hijr ni. Maknanya ada cerita yang Allah nak samakan macam kaum Lut. Allah letakkan cerita dia di azab tu sama dengan Allah letakkan dalam surah Al-Hijr. Lepas tu Allah bawakan juga kisah Nabi Allah Syuaib. Cerita juga dalam surah Al-Hijr ni. Kenapa? Kenapa saya tanya? Sebab Allah tidak akan letakkan cerita tu dekat surah ini melainkan ada sebab. Mesti ada keserasian. Mesti ada perkaitan punya. Semasa tuan-tuan kita telah belajar sebelum ni kan, waktu kita belajar surah yang ke-10, surah Yunus. Kita tahu dalam surah Yunus ada cerita Firaun yang lemas. Ada cerita kaum Nabi Allah Nuh yang Allah lemaskan. Apa perkaitan dengan kaum Nabi Allah Nuh? Kita telah terangkan. Macam tu jugalah persoalan yang sama kaum Lut dengan kaum Nabi Allah Syuaib. Okey, saya tunjukkanlah, saya sebut saja ayat dia, tapi tuan-tuan dan puan-puan kena bacalah. Kena cari sebab waktu kita sangat singkat. Jadi saya sebutkan secara ringkas saja. Okey, kalau nak dapatkan kisah kaum Lut yang Allah musnahkan dalam surah Al-Hijr ni, tuan-tuan kena tengok ayat nombor 71, 72 dan 73. 71, 72, 73 dalam surah Hud. Dalam suratul Hijr, maafkan saya, suratul Hijr. Okey. Kemudian tuan-tuan ambil lagi ayat lain. Tuan-tuan kena tengok dekat ayat nombor saya. Okey, tuan-tuan kena tengok ayat nombor 74 dengan 75 surah Hud. Kisah Nabi Allah Lut. Allah musnahkan mereka. Okey, saya boleh kata mudah je lah, saya pendekkan perbincangan supaya tak tertanya-tanya. Sebenarnya Allah nak sebutkan persamaan bentuk azab yang Allah timpa kepada kaum Nabi Allah Lut. Bukan sama semua, tapi ada azab yang sama yang Allah timpakan dekat penghuni Hijr tu, kaum Samud tu, ada juga Allah beri kepada kaum Nabi Allah Lut. Jadi kena tengok ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi tu, bermula 71, 72, 73, 74, 75 tu. Okey, kemudian kalau nak tahu ayat berkenaan dengan kaum Nabi Allah Syuaib, Nabi Allah Syuaib, tuan-tuan kena tengok ayat 78
79, 78, 79. Tuan-tuan akan jumpa tentang kaum Nabi Allah Syuaib yang Allah gelar mereka, nama lainnya mereka ni dipanggil Ashabul Aikah. Ashabul Aikah. Ayat nombor 78. Tuan-tuan, ayat ni kalau saya sebut, tuan-tuan tolong tengok balik supaya tuan-tuan dapat jawapan kenapa cerita-cerita kisah Nabi lain disebutkan juga dekat surah ini. Okey. Penduduk kampung Aikah iaitu kaum Nabi Allah Syuaib. Okey. Tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Okey, kenapa kisah Nabi Allah Syuaib ni juga Allah letakkan sama dalam surah Hijr? Sebenarnya jawapan dia memang azab tu sama. Sama tu bukan sama semualah. Tapi ada persamaan azab dengan kaum Nabi Allah Saleh, iaitu kaum Samud, azabnya sama. Allah timpakan kaum Syuaib, azabnya sama macam kaum Samud. Dari sudut sejarah, ya, kaum Samud ni dulu, baru kaum Madian ataupun penduduk Aikah, kaum Nabi Allah Syuaib tu. Tuan-tuan jangan keliru ya, tuan-tuan dan puan ya. Tuan-tuan jangan keliru nama-nama tu. Okey, saya terang sekali lagi ya. Kaum Nabi Allah Saleh, nama dia, gelaran dia Allah guna dua. Kadang-kadang Allah guna kaum Samud, kadang-kadang Allah guna nisbah kepada tempat tinggal mereka tu. Ini yang dipanggil penghuni Hijr. Kalau kaum Nabi Allah Syuaib, gelaran mereka dipanggil Ashabul Madian. Ashabul Madian tu sebab lokasi mereka dekat Madian. Kadang-kadang Allah panggil mereka Ashabul Aikah. Allah nisbahkan kepada nama satu tempat juga, iaitu Aikah. Okey, tuan-tuan, saya nak bincang terus kepada tujuan surah ya. Tak dan ni kalau nak bincang semua ayat ni sebab kita nak kejar sebelum Ramadan ni. Kita baru masuk surah ke-14 ni. Kita ada lagi 100 surah kita nak bincang ni. Macam mana nak habis ni? Saya duk fikir ni. Macam mana nak habiskan sebelum Ramadan? Tapi jangan bimbang kalau tak sempat habis, kita gunalah masa Ramadan tu. Kita jangan berhenti untuk bincang tentang Al-Quranul Karim. Tapi kita cuba dengan kadar yang mampu. Tuan-tuan, sekarang kita nak bincang pula apa tujuan surah Al-Hijr ni. Okey. Surah Al-Hijr ni sebenarnya Allah nak cakap, tuan-tuan ingat je, kata kunci dia mudah je. Kata kunci dia selamat dengan tak selamat. Pegang tu je. Surah Al-Hijr ni, tujuan surah tu 99 ayat. Nanti kalau masuk juzuk yang ke-19, juzuk yang ke-14, tuan-tuan jumpa surah Hijr dulu. Lepas tu baru jumpa surah Lebah. Kalau tuan-tuan masuk surah Hijr ni, tuan-tuan ingat, oh hari tu Ustaz ada habaq. Dia bagi tahu kalau surah Hijr ni mudah nak ingat dia, tema dia tentang apa? Selamat dengan tak selamat. Kenapa selamat dengan tak selamat? Penduduk Hijr tu tak selamat. Tak selamat dari apa? Tak selamat dari azab. Tak selamat dari azab. Kenapa cakap pasal selamat tak selamat? Sebab penduduk Hijr buat rumah tu, yang gunung tadi tu, beranggapan boleh selamatkan mereka kalau azab datang. Malapetaka datang. Rupanya idaknya. Tak pun. Tak selamat pun. Sebab itu para ulama kata, surah Hijr ni surah yang Tuhan nak bagi tahu tak ada siapa yang selamat, yang boleh menyelamatkan diri kalau dia tolak rasul-rasul yang Allah utuskan. Tak ada tempat selamatnya. Buatlah rumah kat Gunung Ganang tu, tak selamatnya. Itulah tujuan surah Al-Hijr. Okey. Dapat tuan-tuan? Mudah je nak faham. Belajar nama surah saja. Belajar tujuan surah. Kalau tidak jenuh nak cari apalah nak cerita dekat surah Hijr ni 99 ayat. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan belajar ulas nama tu,
kita dah boleh ingat dah. Kalau boleh ingat dia punya kata kunci dia mudah je. Tak selamat. Kenapa tak selamat? Bukan. Tak selamat sebab kaum Hijr kait dengan lokasi mereka tu. Kalau surah sebelumnya, ingat surah Ibrahim, kata kunci apa surah Ibrahim? Tauhid, syukur. Tauhid, syukur. Dah, selesai. Begitulah suratul Hijr. Okey. Untuk mantapkan perbincangan tentang tak selamat, maksudnya Allah tidak akan jaga. Okey, Allah tak akan selamatkan siapa-siapa yang mendustakan Rasul yang Tuhan hantar. Orang yang dustakan wahyu Allah. Allah tak akan bagi keselamatan kepada mereka. Untuk mantapkan perbincangan ni, saya nak tunjukkan isyarat dalam ayat ni memang bincangnya tentang tak selamat dan selamat. Nak tahu macam mana selamat tak selamat tu? Okey, tengok ya. Okey. Kalau tuan-tuan buka ya. Okey, sebelum tu saya tanya, sahabat-sahabat, tuan-tuan duduk di Zoom ni diam aja. Dengar ke tak dengar suara saya ni? Jelas, Ustaz. Oh, jelas, minta maaf ya, sebab saya tengok macam, apa jadi dengan ibu saya yang duduk di Zoom ni. Okey, alhamdulillah jelas kan? Tapi suara Jelas, saya Ustaz. kuat tak? Kuat tak? Kuat. Kuat. Ustaz, kuat dengar. Alhamdulillah. Okey, syukur pada Allah. Baik, tuan-tuan dan puan. Sekarang saya tunjukkan ya. Saya tunjuk. Okey, kalau cari dalam surah Al-Hijr ni, tuan-tuan akan jumpa perkataan pelihara. Faham tak pelihara? Perkataan pelihara ni perkataan yang hafazah. Macam kita hafal Quran kan, hafiz tu. Perkataan hafazah. Hafazah ni Allah ada ulang banyak kali dekat satu Hijr. Ataupun secara tak langsung surah Hijr ni ayat-ayat dia ada berbentuk macam nak cerita Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Okey, jom. Kalau tuan-tuan nak tahu ayat tu sebut macam tu, okey, kita tengok contoh satu. Ayat nombor 9, Allah sebut tentang Allah jaga Quran tu. Lepas tu, ayat nombor 16 sampai 18, Allah Ta'ala kata Allah nak jaga langit tu. Ingat ya tuan-tuan, ingat, ikuti perbincangan ni. Keunikan surah Hijr ni, dia nak fokus tentang Allah jaga, Allah jaga, Allah jaga, Allah jaga, Allah lindung, Allah pelihara. Ada kaitan tak dengan nama surah tu? Ada kaitan lah. Sangat munasabah. Inilah hebatnya Quran. Okey, cuma kita yang baca Quran ni kadang kita tak ambil maklum lah. Kenapa Allah nak kata dia nak jaga Quran? Kenapa Tuhan nak jaga langit ni daripada syaitan-syaitan? Tuhan juga cakap Allah ni dia jaga rezeki kita. Jangan bimbang rezeki tak salah alamat, rezeki tak cukup tu jangan bimbang. Allah dah jaga rezeki kita tu. Ayat 19 sampai 21. Lepas tu Allah jaga air hujan ni, kecukupan dia. Ayat 22. Lepas tu Allah juga jaga takdir kita tahu. Takdir kita ni dia takkan terlari punya. Allah dah jaga dia. Allah dah tentukan dia. Itu ayat 23 sampai 25. Okey. Bukan sekadar itu juga. Allah jaga cerita Allah pelihara Nabi Adam daripada syaitan. Itu Allah jaga juga. Allah jaga. Allah minta kita berjaga-jaga daripada syaitan. Tengok ayat 40 sampai 42. Lepas tu Allah jaga orang dalam syurga ni, ayat nombor 48. Dan akhir sekali Allah Ta'ala jaga orang-orang yang ikut Nabi ni, mereka terselamat. Bahkan ayat 95 Allah jaga Nabi Muhammad ni daripada orang nak buat anaya, orang nak buat benda buruk kat Nabi. Allah jaga Nabi. Jadi persoalannya kan, kita belajar ni, kita mesti baca tertanya-tanya. Kenapa Tuhan nak sebut dia jaga, dia lindung, dia jaga, dia lindung, dia selamat ni? Sebenarnya ayat-ayat bentuknya macam tu, sebenarnya Allah nak selarikan dengan kisah penghuni Hijr yang tak selamat daripada azab Tuhan. Itulah dikaitkan dengan lokasi kawasan pergunungan tu. Okey, saya tunjukkan ayat dia. Sat, no? Saya tunjukkan ayat dia, Sat. Ibu-ibu sekejap ya. Saya kuatkan saya punya mikrofon ni.
Okey, nampak tak slide yang saya paparkan? Yang ikut yang ikut di Zoom ni? Nampak Ustaz? Alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan ya, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ayat dia. Okey, ayat 9. Okey, sahabat-sahabat yang ikut di TikTok, anda kena tengok ayat 9 ni. Kerana dia bagi kita gambar, Allah bagi kita gambaran. Sebenarnya bincang surah Hijr ni apa? Tengok ya, ayat dia berbunyi. Ayat nombor 9 ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tengok perkataan lahafizun. Tuhan kata apa? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang pelihara dia. Allah nak jaga dia. Soalan saya adalah begini. Tuan-tuan, kita ni kalau dengar Al-Quran, kita selalu kena bertanya soalan. Nak tanya kat siapa? Tanya dekat Allah. Kita buat Quran ni, kita kena kritis. Kita kena selalu tanya. Kenapa Allah nak sebut kisah ini ya? Kenapa Allah? Sebab memang Quran ni dia menjadikan kita pandai. Sebab tu kalau tuan-tuan nak anak-anak jadi pandai, boleh berfikiran kritis, boleh berfikiran aras tinggi. Belajarlah Quran. Kan? Soalan saya adalah macam ni. Kenapa Tuhan nak sebut Allah jaga Quran ni, Allah letak ayat tu dekat surah Hijr? Soalannya adalah, kenapa ayat 9 ni, surah Hijr ni nak jaga Quran, Allah tak letak dalam surah Quran ke? Ada satu surah namanya surah pasal Quran Furqan. Kenapa Allah tak kata nak letakkan ayat 9 ni dekat surah Furqan? Kenapa Allah nak letakkan ayat dia jaga Quran ni, Allah jaga Quran ni sampai bila-bila? Letaknya dekat surah tentang penghuni Hijr. Allah Ta'ala ni maha bijaksana. Kitalah sebenarnya kena cari jawapan tu. Rupa-rupanya, dia punya perkaitan dia tentang Allah pelihara, Allah tidak pelihara. Yang Allah tak pelihara adalah orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah. Siapa dia? Tu nama surah tu, penghuni Hijr. Okey, Allah pelihara siapa? Allah pelihara sesiapa yang terima Rasul Tuhan. Allah peliharalah. Jadi dalam surah Hijr, Allah ada sebut Allah jaga Quran. Begitu juga kalau kita tengok dekat ayat nombor 16 sampai 17 ya. Allah guna perkataan hafiz ya. Tuhan kata apa? Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Langit ni Allah telah jaga dia sejak Allah utuskan Nabi Muhammad. Ayat 17, kami pelihara wa hafiznaha daripada syaitan. Maknanya dia punya perbincangan tentang pelihara. Okey, tuan-tuan, kita lanjutkan lagi. Okey, tuan-tuan tengok ya, Allah cerita air hujan tu. Tuan nak cakap air hujan tu Allah buat apa? Tuan kata, ni tuan kalau tengok ayat 22 ya, surah Al-Hijr. Tuhan Allah Ta'ala berfirman, wa arsalna riyaha lawakih. Okey, saya baca terjemahanlah sebab nak jimat waktu. Sebab kita ada lagi lepas ni nak belajar lagi. Allah Ta'ala, dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan membawa benih hujan tu. Kami turunkan hujan dari langit. Kami bagi kau minum. Lepas tu Tuhan kata apa? Tuhan kata, wama antum laha bikhazinin. Tuhan kata apa? Bukan apa yang simpan air tu. Bukan apa yang simpan air tu. Tak. Bukan kamu yang simpan air tu. Tuhan kata, kami akan simpan, dia kata Tuhan. Maknanya Tuhan nak cerita air yang Tuhan simpan, yang Tuhan jaga. Sesuai tak dengan Quran yang Tuhan kata, Quran tu Allah akan jaga Quran tu. Allah kata Allah jaga langit-langit tu, ada malaikat yang jaga daripada syaitan pencuri dengar berita langit. Tengok hebatnya Tuhan ni kalau bab menjaga ni. Dan satu lagi ayat, kita tengok satu lagi ayat. Okey. Kita tengok ayat nombor 39 dan ayat nombor 40. Allah jaga ya, walaupun syaitan ni dia duk habaq lagu ni. Syaitan ni dia kata macam ni. Dia kata dia akan sesatkan semua anak Adam. Tapi syaitan cakap apa? Syaitan tu cakap Allah akan jaga siapa tahu?
illa ibadika minhumul mukhlasin. Syaitan tu cakap, semua manusia ni dia akan sesatkan kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan daripada kesyirikan. Maknanya perbincangan ni tentang pemeliharaan. Okey, ayat last sekali lah. Last sekali. Jenuh dah cek ni. Okey, ayat last sekali 95. Allah jaga Nabi tau. Allah kata apa? Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan jaga engkau Muhammad. Kami akan jaga engkau Muhammad. Daripada orang-orang yang duk ejek-ejek engkau. Orang-orang yang mempersedakan engkau Muhammad. Maknanya Tuhan kata apa? Allah akan lindung Nabi. Allah akan pelihara Nabi. Ada perkaitan tak dengan topik perbincangan kita dengan nama surah dan tujuan bagi suratul Hijr? Alhamdulillah, kita dapatlah selesaikan tugasan kita untuk buat ulang kaji suratul Hijr ni, tuan-tuan. Sebelum kita tangguhkan, kita kembali mengingatkan surah Al-Hijr, surah yang nak fokus tentang tempat tinggal kaum Thamud yang mereka membuat rumah-rumah daripada di dalam gunung ganang yang mereka fikir gunung ganang rumah tu kalau ada kat situ boleh selamatkan daripada azab. Tetapi disebabkan mereka tolak ayat-ayat Allah, buatlah rumah macam mana hebat sekalipun tak selamat. Akhirnya mati mereka ini hanya dengan suara yang kuat saja Allah hantar. Walaupun kau duduk dalam gunung ganang, ingat boleh kedap bunyi dan sebagainya, tidak habis. Justru itu para ulama membuat kesimpulan setelah tengok ayat-ayat dalam surah Hijr ni banyak sebut tentang jaga Quran, jaga langit daripada syaitan, Allah jaga anak-anak Adam daripada hasutan syaitan. Lepas tu Allah jaga Nabi Muhammad SAW, Allah jaga tempat simpanan air tu. Maka para ulama membuat kesimpulan suratul Hijr tujuannya Tuhan nak bagi tahu Allah Ta'ala ini dia maha memelihara siapa-siapa yang ikut agamanya, yang dengar cakap Rasulnya, dan Allah tidak akan jaga memelihara siapa-siapa yang langgar, yang tolak mana-mana wahyu dan Rasulnya, macam kaum Thamud walaupun duk buat rumah di dalam gunung ganang. Selesailah surah Tul Hijr. Okey. Tuan-tuan, rahimani wa rahimakumullah, ada soalan ke sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ni, tuan-tuan? Dekat chat tak ada Ustaz, dekat FB tak ada juga. Okey, ada sahabat-sahabat kita dia tanya di TikTok, FB. Okey, tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan nak ikuti kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan boleh berada di dalam Telegram. Tuan-tuan ada Telegram, tuan-tuan masuk dekat Telegram, tajuk dia Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok rakaman yang lalu, kita ada upload di YouTube. Kita dah upload di YouTube. Cari je lah Akademi Tadabbur Malaysia tu. Tekan je tajuk tajuk akak tu tajuk apa kak dekat YouTube tu? Kak Liza? Nama, tema dan tujuan surah. Cari tekan dekat nama, Playlist dia. tema dengan tujuan surah tu, jumpa kau insya-Allah. Ataupun kalau dekat FB, tuan-tuan dekat FB tu cari yang bahasa Inggeris, nama bahasa Inggeris tu. Malaysian Tadabbur Academy. Malaysian Tadabbur Academy. Tuan-tuan jangan masuk yang FB yang Akademi Tadabbur Malaysia tu, sebab yang itu dah tak boleh buka dah. Tak tahu kena ban ke, kena block ke, wallahu ta'ala a'lam. Okey, sebab tu kita buat satu FB baru. Namanya Malaysian Tadabbur Academy. So masuk kat situ, join lah kat situ, nanti dapatlah semua kuliah-kuliah yang telah kita buat sebelum ini dan seperti juga hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, kalau tak ada soalan, kita
tangguhkan pengisian kita. Kita jumpa kembali pukul 10.30 insya-Allah nah. Kita jumpa jam 10.30, rehat sekejap dalam 25 minit, makan pagi ke, sembahyang duha ke, ya, selesaikan. Okey, kita jumpa dalam 10.30, 10.35 lah. Kita sambung pula surah An-Nahlu, surah Lebah. Kita sambung surah Lebah. Lepas tu kita nak cari perkaitan. Kenapa Lebah letak sebelah surah orang yang tak selamat daripada azab? Apa perkaitan dia? Okey, kenapa surah Hijr ni letak selepas surah Ibrahim? Apa di antara munasabahnya? Ada munasabahnya. Kalau surah Ibrahim, Allah cerita tentang tujuan Allah hantar Rasul ni, semua membawa misi tauhid, membawa misi tentang syukur. Jadi lepas surah Ibrahim, Allah bawa contoh salah satu kumpulan orang yang tak tauhidkan Allah, orang yang tak bersyukur, macam kaum Hijr. Maksudnya kaum Hijr ni kaum yang tidak turut perintah Tuhan, yang tak nak ikut Tuhan. Tetapi dalam surah Lebah pula, macam mana karakter Lebah tu? Kita ikut insya-Allah sekejap lagi ya. Dalam 10.30, 10.35 lah insya-Allah. Insya-Allah. Kita cuba habiskan sesi pagi ni, satu lagi surah Lebah, surah ke-16, supaya kita dapat selesaikan juzuk yang ke-14 hari ini. Wallahu ta'ala alam. Minta maaf atas pertukaran waktu, kekurangan, kelemahan, mohon ampun dan maaf. Kita cuba dengan kadar yang mampu, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, untuk kita buat ulang kaji bagi persediaan kita menghadapi bulan Al-Quran, bulan Ramadan Al-Mubarak yang tak lama lagi. Sebab tu kita kena buat gerak gempur sesi ulang kaji. Moga-moga Allah bagi keberkatan, Allah memberikan manfaat yang sangat banyak kepada kita pada pagi ini. Kita jumpa insya-Allah tuan-tuan, tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum